Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun mengurniakan titah perkenan bagi bantuan berupa kewangan dihulurkan kepada 3 golongan pekerja di sektor swasta yang terkesan dari pandemik COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan bantuan kewangan tersebut bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk tetap negara ini, khususnya mereka yang bekerja dengan sektor swasta yang terkesan dari pandemik COVID-19 yang mendapat gaji pokok RM1,500 dan ke bawah sebulan. 3 golongan tersebut ialah mereka yang kehilangan pekerjaan di mana pemberhentian adalah disebabkan oleh impak pandemik COVID-19 kepada syarikat dan bukan disebabkan oleh tindakan disiplin yang dikenakan oleh pihak syarikat atau pekerja berkenaan berhenti sendiri. Mereka yang dicutikan tanpa gaji melebihi 7 hari sama ada disebabkan oleh impak pandemik COVID-19 kepada syarikat yang berkenaan atau dikeluarkan kuarantin order oleh Kementerian Kesihatan dan mereka yang bekerja sendiri atau self-employed ataupun freelance. Bantuan berkenaan tidak termasuk mereka yang bekerja di sektor awam dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun government-linked companies. Negara Brunei Darussalam secara umumnya telah mencapai tahap sara diri sebanyak 8% bagi bekalan beras, 67% bagi bekalan sayur tropika, 46% bagi buah-buahan tropika, 100% bagi bekalan daging ayam dan telur ayam dan 81% bagi bekalan ikan. Semasa menjelaskan strategi pertama agenda sekuriti makanan, Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan, pada tahun lalu keluaran padi yang dihasilkan oleh peladang tempatan telah meningkat kepada 3,864 metrik tan. Keluaran ayam pedaging meningkat kepada 26,365 metrik tan. Keluaran telur ayam meningkat kepada 172 biji. Keluaran daging lembu meningkat kepada 2,149 metrik tan. Manakala keluaran penangkapan ikan dan ternakan ikan, aquakultur, meningkat kepada 16,575 metrik tan. Strategi kedua dalam agenda sekuriti makanan pula adalah bagi memastikan pengusaha-pengusaha tempatan untuk dapat membawa masuk bahan-bahan makanan yang tidak dapat dikeluarkan dalam negara atau yang dapat dikeluarkan dari dalam negara tetapi masih tidak mencukupi. Pada tahun 2020, lebih 8,400 ekor lembu dan 1,300 ekor kambing telah diimport dari luar negara. Pada tahun ini, sehingga bulan September, lebih 13,000 ekor lembu dan lebih 6,700 ekor kambing telah dibawa masuk dari luar negara. Negara juga mengimport daging-daging beku lembu dan kambing dari luar negara terutama dari Australia. Bagi bekalan ikan dan udang, nelayan-nelayan kecil-kecilan dalam negara menyumbang sekitar 74% keluaran ikan dalam negara. Selain itu, beberapa pelabur langsung asing juga terlibat dalam pengeluaran ikan dalam negara sama ada dengan menggunakan kapal-kapal penangkap ikan atau memelihara ikan menggunakan sangkar-sangkar atau kolam-kolam. Domestic runners adalah mereka yang Domestic runner dikehendaki untuk mendaftar dengan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan ia adalah sebagai langkah bagi menjaga kepentingan keberadaan serta kesejahteraan sektor perniagaan pihak domestic runners dan khususnya orang ramai semasa negara menghadapi situasi penularan wabak COVID-19.
Bagi melengkapkan proses pendaftaran, domestic runners perlu membuat beberapa deklarasi yang menyatakan mereka menjalankan perkhidmatan-perkhidmatan domestic runners dan mematuhi undang-undang peraturan dan garis pandu yang ditetapkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 serta undang-undang peraturan berkaitan lain yang berkuat kuasa di negara Brunei Darussalam. Setelah proses pendaftaran selesai, satu e-notifikasi ataupun e-notification akan di-email kepada runner berkenaan. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi juga akan memuat naik senarai domestic runners yang berdaftar di laman web MTIC, iaitu sebagai satu directory yang mengandungi maklumat perhubungan ataupun contact details domestic runners di negara Brunei Darussalam untuk kegunaan sektor perniagaan dan orang ramai. Ini terutamanya bagi mengatur rancangan penghantaran dan menyelesaikan tugas masing-masing sebelum pukul 8 malam semasa tempoh operasi pulih. Prestasi indeks jualan runcit di negara Brunei Darussalam bagi suku kedua tahun 2021 terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun dengan sebanyak 9.9% dengan nilai jualan runcit dianggarkan sebanyak 464.5 juta ringgit. Manakala indeks perkhidmatan makanan dan minuman meningkat sebanyak 28.8% dengan nilai hasil jualan dianggarkan sebanyak 91.6 juta ringgit. Bagi jualan runcit, hampir kesemua aktiviti runcit menunjukkan peningkatan jualan yang didorong terutamanya oleh jualan tekstil, pakaian dan kasut, jualan jam tangan dan barang kemas, jualan perkakasan, cat dan kaca, diikuti jualan di stesen minyak dan jualan di gedung Serbaneka. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman, peningkatan jualan adalah didorong oleh hasil jualan bagi lain-lain aktiviti perkhidmatan makanan, restoran dan kedai makanan segera. Peningkatan jualan runcit dan jualan perkhidmatan makanan dan minuman adalah selaras dengan kenaikan permintaan domestik bagi barangan dan perkhidmatan tertentu berikutan sekatan perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, berbanding dengan suku pertama 2021, indeks jualan runcit meningkat sebanyak 2.5%, terutamanya disebabkan oleh peningkatan jualan peralatan perabot dan rumah, jualan tekstil, pakaian dan kasut, jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah diikuti jualan di gedung Serbaneka dan di pasar raya. Bagi indeks perkhidmatan makanan dan minuman pula mencatatkan penurunan sebanyak 3.3% pada suku kedua 2021 berbanding suku pertama 2021. Ia disebabkan penurunan hasil jualan bagi aktiviti penyajian minuman diikuti dengan restoran dan kedai makanan segera. Bermula 1 Oktober 2021, pengimportan produk kosmetik untuk kegunaan peribadi dengan jumlah pernyataan bernilai di bawah RM200 melalui Pusat Memproses Bungkusan Express Air Courier Services atau Express Mail Services EMS di bawah skim The Minimis dan yang dibawa sendiri oleh penumpang melalui pos-pos kawalan tidak lagi memerlukan kebenaran import daripada Jabatan Perkhidmatan Farmasi dan tidak memerlukan borang deklarasi kastam yang diisytiharkan melalui Brunei Darussalam National Single Window BDN-SW. Manakala produk kosmetik bagi kegunaan peribadi yang dibawa masuk melalui ejen kastam atau runner yang berdaftar melalui mana-mana cawangan atau pos kawalan kastam masih memerlukan pengisytiharan borang deklarasi kastam melalui BDN-SW.
Produk kosmetik yang diimport perlulah juga produk yang tidak tersenarai dalam produk yang dilarang di negara ini atau produk yang dikawal penggunaannya. E-Museum, rehatkan minda, nostalgia berita museum dan museum 60 saat semuanya boleh diperoleh di hujung jari untuk mengetahui maklumat terkini mengenai jabatan museum-museum. Setiap segmen tersebut mempunyai tumpuan tersendiri bagi memudahkan para pengunjung maya mengikutinya semasa musim pandemik ketika ini. Sebagai contoh, segmen e-museum mengungsikan maklumat mengenai koleksi-koleksi artifak yang ada dalam simpanan Jabatan Museum-Museum. Segmen rehatkan minda pula menyediakan aktiviti-aktiviti ringan untuk menguji minda dan bakat kita ni. Segmen nostalgia berita museum pula memberi akses untuk memuat turun berita museum. Bahagian-bahagian di bawah jabatan tersebut turut memiliki akaun lain khusus menyediakan pelbagai maklumat. Kaedah dalam talian memerlukan strategi dinamik dan kreatif dalam memberikan impak kepada orang ramai supaya menghargai tugas dan tanggungjawab jabatan museum-museum. Ke arah ini, Jabatan Museum-Museum sentiasa bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan belia-belia yang berbakat untuk sama-sama memikirkan dan membentuk bahan pemberitaan agar ianya terus relevan, terkemas kini dan menarik untuk pengetahuan orang ramai. Oleh itu, kunjungilah dan ikutilah saluran atas talian Jabatan Museum-Museum iaitu melalui laman sesawang Jabatan Museum-Museum di www.museums.gov.pn dan juga melalui akaun Instagram dan Facebook Jabatan Museum-Museum. Keadaan pandemik ketika ini mengehatkan beberapa aktiviti yang kerap dilakukan. Bagaimanapun, aktiviti memancing masih menjadi pilihan sesetengah orang asalkan dilakukan mengikut prosedur operasi standard atau SOP. Selain memberikan ketenangan setelah mendapat hasil akan memberikan kepuasan kepada si pemancing. Namun, untuk mendapat hasil yang diimpikan memerlukan kesungguhan, kesabaran dan peralatan memancing yang baik. Umpan untuk memancing memainkan peranan penting. Bagi para peminat memancing, nama-nama seperti softbait, jigging, hardbait atau hardlure, buzzbait dan candat sotong bukan sesuatu yang asing. Setiap umpan mempunyai berat dan ukuran serta tarikan ikan yang berbeza. Di sinilah peranan pengusaha peralatan memancing untuk menarik para pemancing ke kedai mereka dengan menawarkan pelbagai jenis umpan atau aksesori. Menurut pengusaha peralatan memancing, barang jualan beliau mendapat sambutan ramai ketika ramai yang beralih kepada aktiviti memancing walau secara individu. Bagaimanapun ketika negara memperketatkan langkah pengawalan COVID-19, jumlah pengunjung sedikit menurun tetapi masih terdapat ramai pelanggan tetap. Awalnya kami memulakan perniagaan ini pada tahun 2008. Pada masa itu kami berjual tudung, wallet, handbag, kain dan kek secara online. Dari sanalah mula timbul minat dalam perniagaan ini. Alhamdulillah, sambutan pun sangat baik sehingga kami dapat menubuhkan mini showroom. Dapat kami menyimpan barang-barang yang kami datangkan dari luar negara dan menjual barang-barang vendors kami. Pada tahun 2019,
Kami dan rakan niaga mula mengembangkan perniagaan menjual barang peralatan memancing sehingga sekarang. Sebelum gelombang kedua COVID-19 melanda, perusahaan Dayang Didi Arniati dibuka dari 9 pagi sehingga 9 malam. Tetapi semasa operasi pulih, ketika ini hanya dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam iaitu melalui tempahan secara dalam talian bagi menyokong seruan Kementerian Kesihatan dalam membendung penularan COVID-19 di negara ini. Sambutan semasa COVID ini kami dah membukakan untuk pelanggan datang walk-in ke showroom dan menjaga keselamatan bersama. Jualan ada jual terkesan sedikit dari sebelum ada wabak ini. Jadi kami pun mencuba cara lain dengan membuat katalog di website untuk memudahkan pelanggan-pelanggan memilih barang yang mereka mahukan. Cara membuat tempahan pun senang. Kita boleh jual screenshot barang yang kita mahukan dan hantar ke talian WhatsApp kami 81146229 ataupun kita boleh menempah terus di laman website kami iaitu hdwebstore.onlineweb.shop.